بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Jatuh pula. Okey. Minta maaf terganggu, berjatuh. Kita sambung pengajian kita. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita. Muka surat 450, kelebihan solat mayat dan kemudian mengikuti mayat hingga ke perkuburan. Kita akan dapat pahala yang sangat besar, iaitu 2 buah bukit seperti Bukit Uhud. 2 buah pahala bukit seperti Bukit Uhud. Orang perempuan makruh di ziarah kubur hari itu, hari lain tak apa, hari itu jangan. Kita sentuh dah pada pagi tadi. Okey, kita tengok muka surat 451. Makruh menunggang kenderaan ketika mengiringi jenazah melainkan kerana keuzuran. Ini pun saya sebut dah pagi tadi. Rasulullah pernah tegur orang yang menunggang. Nabi kata, apakah kamu tidak berasa malu? Sesungguhnya para malaikat berjalan kaki, sedangkan kamu berada di atas belakang binatang, yakni berkenderaan. Malaikat ada sayap, ada kemudahan untuk terbang, tapi malaikat pun jalan kaki. Jadi kita mengiringi jenazah ni afdalnya jalan kaki lah. Itu yang saya cerita pagi tadi, ada orang yang tuntun motor, tuntun basikal apa semua. Itu cara dia, jalan kaki lebih baik. Nak balik tak apalah, kita jalan, kita berkenderaan. Kalau kubur tu dekat lah, kalau kubur jauh kita naik kenderaan, tidak jadi masalah. Jika tempat pengubumian itu jauh, maka tidak makruh berkenderaan. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu rafa'ahu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rakibu yasiru khalfal janazah wal mashi yamshi khalfaha wa amamaha وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. رواه أبو داود. Daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau mengangkat hadis ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana hadis marfu', perkataan Al-Mughirah, tapi Mughirah menyandarkan kepada Nabi. Mana dia jadi perkataan Nabi. Dalam ilmu mustalah hadis dipanggil hadis marfu'. Okey, apa Rasulullah bersabda? Orang yang berkenderaan bergerak di belakang jenazah. Kalau nak naik kenderaan, bagi jenazah jalan dulu, kita jalan belakang. Naik motor pelan-pelan ke belakang. Dan orang yang berjalan kaki boleh berjalan di belakang, di hadapan, di kiri kanan, terpulang. Orang jalan kaki ikut suka. Berdekatan dengan jenazah. Kiri kanan boleh, depan belakang boleh. Mayat kanak-kanak disemayangkan. Kalau dia ada, kita bincanglah pagi tadi.
Yang keguguran pun ada yang semayang, ada yang tak semayang. Dan didoakan untuk kedua ibu bapanya dengan keampunan dan rahmat. Wa yukrahu ittiba'uha binarin wal bukhuri fil mijmarah wa kadza 'inda dafni. Makruh mengikuti jenazah dengan membawa api, jamung api. Makruh. Kerana menyerupai ajaran agama lain. Tak payah bawa api ya. Nak escort, nak follow jenazah ni tak payah duk bawa unggunan api. Dan asap dalam bekas bara. Ni semua kaut marut semua ni. Begitu juga makruh ketika dikebumikan mayat. Nak peturun mayat tu, nyalakan api, berasap, itu semua tidak ada sandaran dalam Islam. Di bawah ada pesanan wasiat daripada Sayyidina Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Ketika dia sakaratul maut, dia berpesan kepada anak dia. Dia pesan, nanti lepas kebumikan ayah, jangan balik. Tunggu di kubur ayah. Sekadar masa orang sembelih unta, korban unta sampai selesai unta tu. Lama tu lah. Dan juga dia pesan dekat anak dia, fa idza mittu, apabila aku telah meninggal dunia, fala tashibni naihatun wala narun, rawahu Muslim. Apabila aku meninggal dunia, janganlah mengiringi jenazahku perempuan yang meratap. Dulu ada perempuan yang diupah untuk meratap, teriak dapat duit. Jangan bawa perempuan meratap dan jangan diiringi dengan api. Makruh bagi perempuan mengiringi jenazah. Ini kita sebut dah pagi tadi. Kalau isteri bukan makruh, isteri haram pergi kubur sebab dia kena berkabung, beriddah 4 bulan 10 hari. Ni anak-anak mayat hak perempuan ni makruh pergi kubur. Makruh. Sedih ke mana pun tak payah pergi lah. Tengok di rumah, orang angkat pergi masjid, pergi kubur, tak payah ikut tunggu di rumah. Makruh. Tak dapat pahala buat. Kalau nak pergi esok ke, mati pagi, petang, sagi ke, bolehlah pergi. Pergi bercampur dengan orang tu, makruh. Daripada Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, kami yakni perempuan dilarang mengiringi jenazah. Walam yu'zam alainya, tetapi larangan itu tidak tegas, tidak ditegaskan ke atas kami, yakni larangan makruh, bukan larangan haram. Tajuk terakhir, alhamdulillah, faslun fid dafni, fasal pengebumian. Kemudian mayat dikebumikan dan dikebumikan di tanah pekuburan lebih afdal. Lebih afdal daripada tanah sendiri, tanah wakaf tu lah. Kalau nak kebumi di halaman rumah pun boleh. Di tanah kita sendiri pun boleh. Tapi lebih afdal kita dikebumikan di tanah pekuburan orang Islam ramai-ramai. Nanti orang main ziarah siapa-siapa pun baca doa, kita dapat sama. Orang lalu bagi salam, dapat kita sama. Macam tu. Kerana mudah diziarahi dan mendapat doa dari para penziarah. Dan tidak dikebumikan mayat ke atas mayat. Jangan tindan mayat dengan mayat. Tidak boleh dikebumikan mayat ke atas mayat yang lain. Melainkan mayat pertama sudah reput seluruh anggota badannya. Tak boleh 2 mayat dalam satu kubur, tok sekali depan belakang ataupun tindan, tak boleh. Kecuali mayat ni dah reput dah, nak bubuh mayat baru bolehlah. Berkongsi tempat. Mayat ni dah lama dah reput dah, tanah pun tak ada. Kita korek mayat lama, bubuh mayat baru, tu tak apa. Tapi kubur para ulama tak boleh korek kerana banyak dah jadi, bila korek tak reput. Tokoh-tokoh alim ulama tak boleh korek, nak bubuh mayat baru tak boleh. Pasal banyak dah dijumpai kubur mereka tidak reput. Macam tu. Bagi salam waktu ziarah atau sambil lalu, boleh dua-dua, sambil lalu pun boleh. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin.
Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu salam yang terbaik yang Nabi ajak. Nabi ajak para sahabat lafaz salam khusus untuk penghuni kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar, salam sejahtera wahai penghuni perkampungan minal mu'minin, di kalangan orang beriman. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, kami juga insyaallah akan menyusul, kami juga akan mati dikebumikan. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah, kami doakan untuk kami dan untuk kamu supaya dapat afiat. Jadi tak boleh dua orang mayat dalam satu lubang. Tak boleh, kecuali bila darurat. Banyak sangat orang mati. Macam di Aceh. Aceh mati tsunami. Banyak sangat. Jadi kuburan apa orang Aceh panggil? Kuburan masal. Kubur ramai-ramai tu. Apa istilah ni? Kalau tak silap masal tu. Jadi bolehlah. Nabi di Madinah perang Uhud. Ramai mati. Nak korek satu lubang seorang, penat juga, tanah keras. Maka Nabi kata tak apa, satu lubang 2 orang, satu lubang 3 orang. Hak mana kawan baik, tak sekali. Siapa yang lebih depan, siapa yang lebih ke arah kiblat, paling depan, Nabi kata tengok. Siapa alim lebih, tak dia depan, kau ni belakang dia. Tak satu kubur, 2 orang. Macam tu. Kalau boleh korek 2 lubang, tanam asin-asin. Tapi dah ramai sangat. 70 orang meninggal, nak korek 70 lubang penat juga. Jadi korek kubang besar-besar, bos sekali. Darurat. Dan tidak boleh dikebumikan 2 orang mayat di dalam satu kubur, melainkan kerana darurat, seperti ramai yang mati terbunuh atau mati kerana wabak. Bawah ada dalil tu cerita tentang orang mati syahid dalam perang Uhud. Diletakkan penghalang antara 2 mayat itu dengan tanah. Jangan rapat sangatlah, buahlah tanah. Mayat ni depan, mayat ni belakang, buah tanah tu. Tapi duduk dalam satu lubang. Dan jika antara mayat lelaki dan perempuan, lebih dituntut lagi. Lebih dituntut buah tanah tu. Terutama jika mereka berdua ajnabi. Walau mata fi safinah walam yumkin dafnuhu fil bar, ju'ila bainal lawhain wa ulqiya fil bahr. Jikalau seseorang mati dalam kapal dan tidak boleh dikebumikan di daratan, maka diletakkan mayat antara 2 papan dan dilemparkan ke dalam laut. Kita panggil alam kubur. Tak mesti kubur. Ada orang yang dia dikebumikan dalam laut. Alam barzakh lah lebih tepat. Ada orang kena makan dengan binatang buah, badan dia duduk dalam perut singa. Kita sebut alam kubur, alam barzakh lah lebih tepat. Mati di tengah kapal, tengah laut. Zaman dulu kapal layak, sementara nak sampai ke pelabuhan banyak bulan lagi, takut dia busuk, maka dilempar dalam laut. Cerita zaman dululah. Wa aqallul qabri, sekurang-kurang kubur dapat menyembunyikan bau mayat dan menghalang dari binatang buas. Korek ni dia tak ada had. Yang penting korek kedalaman dia tu, binatang buas tak boleh korek, binatang buas tak boleh bau. Jadi menyembunyikan bau mayat dan menghalang binatang buas daripada korek. Tak dalam sangat betapalah. Dan disunatkan memperluaskan kubur dan mendalamkannya. Kalau boleh, korek bagi dalam, korek bagi lebar. Senang orang nak masuk, orang nak buat turun tu, 3 orang masuk tu, celui, muat, korek bagi dalam. Dan disunatkan memperluaskan kubur dan mendalamkannya setinggi seorang yang berdiri dan lebarnya. Kira orang yang urus tu, dia berdiri ni, hapui kepala dia. Dalam tu lah kalau boleh, dalam tu. Tapi setengah tempat, kalau dalam sangat sekali dia jumpa ayak. Dalam sangat sekali jumpa ayak. Macam tu. Jadi kita tengoklah kesesuaian tanah. Kalau boleh dalam ni sampai hapus kepala seorang berdiri, lepas tu dia pusing kot ni semua selesa, lebar badan manusia, elok tu. Ini maksud dia. Dalam seorang yang berdiri, lebar pun lebar seorang manusia yang
Faham ni? Manusia yang sederhana, tak besar sangat, tak gemuk sangat. Wal lahdu afdal min asy-syaq. Liang lahat lebih afdal daripada syaq. Kecuali jika tanah lembut, maka disunatkan syaq. Kita tengok nombor 1 di bawah, Nabi pesan, ihfaru wa awsi'u wa ahsinu, rawahu Abu Dawud. Nabi kata, galilah kubur, perluaskannya dan perelokkannya. Korek bagi elok. Kalau korek 4 segi tu, 4 segi betul-betul 4 segi. Nak tebuk liang lahat pun tebuk bagi nampak comel, nampak seni, nampak elok, bukan main hentam lah. Kita korek pilah sengit kot mana pun, nanti nak kambui. Bukan kita nak bawa rumah. Tak, Nabi kata korek bagi elok. Ini dalam Islam dipanggil apa? Dalam Islam dipanggil itqan. Nak buat apa? Buat bagi elok. Buat bagi elok. Buat bagi elok-elok. Nak buat cucuk bagi elok. Bulat. Buat kek elok-elok. Sedap pula, lembut. Macam tu. Nak tulis buku pun macam tu juga. Nak kena perhati, jangan typo banyak sangat hejaan yang salah. Minimalkan kesalahan. Ada orang dia buat buku, dia kalau nak cetak, jangan semak dulu. Ada salah, manusia ada salah, tapi sikit lah, taklah banyak sangat. Sekali-sekala kita jumpa lah. Ni sampai salah banyak, ni tak itqan apa ni, tak teliti. Nabi kata korek bagi elok, 4 segi elok, seni nampak lawa. Pernah satu ketika dikebumikan mayat, kemudian waktu korek itu elok dah, waktu kambuh, depa kambuh tarik. Kan sunat bagi tinggi sikit tanah tu sejengkai, bagi macam ada apa kita panggil kalau kita tanam pokok ni, kita panggil apa, batah. Ketinggian dia daripada tanah tu sunat ditinggikan sejengkai. Buat batah lah, bagi nampak kata tu kubur, lepas tu pacak batu, sunat letak batu nisan, batu penanda. Senang nak ziarah. Mereka buat, sahabat ni buat batas ni, ada kembung, ada rendah, ada berlubang-lubang gitu. Nabi tegur. Nabi kata buat bagi elok lah. Kalau buat batas, Nabi minta cangkul, Nabi tarik bagi elok. Batas tu nampak lawa, rapi, elok. Sekata, nampak tinggi, sama tinggi, bulat lawa. Nabi kata buat bagi elok. Dan Nabi sambil buat tu, Nabi bercakap. Nabi kata, innallaha yuhibbu ahadakum idza amila amalan ay yutqinahu. Sesungguhnya Allah kasih, Allah suka seseorang kamu idza amila amalan, bila dia buat apa-apa kerja pun, apa-apa kerja umum, ay yutqinahu, dia buat dengan penuh itqan. Eja Melayu ITQAN, itqan. Dia buat dengan penuh ketelitian, halus, seni, tak kokoh, hatta nak menyamakan tanah kubur setelah dikebumikan tu, nak tutup tu elok-elok, cantik aja, batas tu elok. Macam tu. Itqan. Tuan-tuan tengok orang tanam pokok getah, cantik, tersusun elok aja. Saya dulu kalau naik bas, lalu pokok getah saya rajin tengok kok ni pun susun, kok ni pun susun, kok ni pun susun. Itu itqan. Jangan main hitam je tanam. Kita tanam pokok, buat batas, buat bagi lawa-lawa, bagi cantik-cantik. Kalau jadi tukang, buat elok-elok rumah orang. Kalau jadi tukang masak bagi sedap. Orang suka itqan. Tu ada keluasannya tu, sahabat kita komen tu. Berapa kaki kali berapa kaki kan. Yang biasa orang buat elok-elok. Jadi berpeganglah apa kerja kita pun, kita jadi cikgu, jadi cikgu elok-elok. Kalau kita penulis, tulis elok-elok. Buat yang terbaik lah. Adalah kesilapan sikit-sikit tu, jangan. Ada buku, saya biasa beli buku orang, dia salah. Hejaan salah, baris. Setiap muka surat, berpuluh-puluh salah. Tapi jual. Tak boleh tu. Kalau nak cetak, tak boleh. Tak itqan. Ambil masa, parti, semak, perbetul sana, perbetul sini. Apa kerja kita pun, kita kena buat bagi elok. Terbaik.
Kalau buat dia kata itqan tu terbaik kan. Gitu. Buat yang terbaik. Ustaz, isteri tak boleh pergi kubur suami masa penghubungan suami tu. Salah satu sebab tak boleh bercampur dengan orang ramai. Atau iddah. Tak? Bukan bisa campur, bisa iddah. Kalau bercampur tu dia makruh je. Iddah dia kena duduk rumah. Hukum dia haram ikut ke kubur tu. Jika pergi duduk dalam, tak boleh. Duduk larita pun tak boleh. Dia kena duduk dalam rumah, bukan duduk larita. Tak boleh. Isteri sabar, 4 bulan 10 hari nanti pergi. Siapa lagi? Sebab dia ada pantang larang dia. Duk larita dengan anak-anak, salah tak? Salah. Kalau saya kata salah. Nak ikut saya kata salah. Kalau orang lain kata tak salah tu, kita boleh berbeza pendapat. Saya tak bagi pergi. Isteri jangan pergi. Sedih apa di rumah. Di rumah. Ada urusan bank, urusan-urusan penting yang tak boleh hantar wakil, dia sendiri kena pergi, baru pergi. Setiap urusan yang boleh diwakilkan, dia tak boleh pergi. Urusan yang mendesak, baru dia boleh keluar dari rumah. Baik. Liang lahat, iaitu menggali ni. Tahu dah liang lahat ni. Hadis daripada Amir, anak kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Sa'ad bin Abi Waqqas berwasiat ketika dia sedang sakit menghadapi kematian. Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia mustajab doa, sahabat rapat dengan Nabi, dijamin syurga oleh Nabi, mustajab doa, pemanah yang sangat handal. Nabi puji dia, irmi fidaka abi wa ummi. Kau tembak ni apa? Kau panah ni apa? Aku sanggup pertahankan kamu. Kalau terpaksa korbankan mak ayahku pun, aku sayang kamu lebih, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia ni lah yang tukang gali kubur Nabi. Ketika Nabi kita wafat, dia yang gali, dia gali cara liang lah. Dan dia berwasiat kepada anak dia. Wasiat kepada anak dalam bab harta tak boleh, sebab anak kena patuh undang-undang faraid. Wasiat suruh gali kubur, wasiat suruh baca Quran, wasiat suruh tunggu atas kubur, betul? Itu tak apa. Sesungguhnya Sa'ad bin Abi Waqqas berwasiat ketika dia sedang sakit menghadapi kematiannya, galilah untukku liang lahat dan pacakkan batu nisan di atas kuburku seperti mana dilakukan pada pusara Nabi SAW. Pusara Nabi itu dia sendirilah yang buat. Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia gali, dia tak batu. Wa yukrahu fit tabut, makruh menggunakan keranda. Kerana Nabi tidak menggunakannya dan ia dikira mensia-siakan harta. Nak keluar kos kayu, upah orang beli keranda pula kan. Kecuali jika tanah lembut atau basah. Macam di kampung saya ni, terpaksa guna keranda, tak makruh. Orang-orang lelaki yang menguruskan pengebumian mayat, walaupun mayat perempuan. Mayat perempuan, siapa nak buat turun mayat? Orang lelaki. Dari urusan pengebumian mayat ni serah ke orang lelaki. Orang perempuan tak payah terlibat. Walaupun mayat perempuan, orang-orang lelaki yang urus. Takkan dia tak ada anak lelaki, adik lelaki, anak saudara dia, sebab yang lelaki-lelaki tolong. Dan orang yang paling layak ialah suami jika dia pandai menguruskan pengebumian. Kemudian orang yang layak menjadi imam solat jenazah. Tetapi dalam pengebumian mayat ini, orang yang faqih lebih didahulukan ke atas orang yang berusia. Berbeza dengan solat jenazah. Solat jenazah kita cari orang tua-tua jadi imam. Nak ke bumi kita cari orang yang lebih alim. Dan disunatkan bilangan orang yang menguruskan pengebumian mayat dengan angka ganjil. Elok 3 orang lah turun dalam tu 3. Baik, kita tengok di bawah ni asyak. Apa itu syak? Syak ialah menggali di tengah-tengah kubur seperti longkang lah. Korek tengah. Sekadar yang dapat memuatkan mayat. Kemudian ruang itu ditutup dengan batu dan diturunkan tanah ke dalam kubur itu. Daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, kami menyaksikan pengebumian putri Nabi SAW, nama Sayyidatuna Zainab. Kami tengok. Ketika itu Rasulullah SAW duduk di tepi kubur. Duduk tepi kubur boleh, duduk atas kubur tak boleh. Ni kata kubur, ni batu nisan,
Ni batu nisan. Ni tanda kepala, ni tanda kaki. Kita duduk betul-betul atas kubur, itu tak boleh. Nabi larang. Duduk tepi-tepi tak apa, duduk celah-celah kubur, no problem, boleh. Rasulullah sendiri duduk di tepi kubur anak Rasulullah. Aku melihat dua mata Nabi mengalirkan air mata. Baginda bersabda, adakah ada seseorang dari kalangan kamu yang tidak melakukan sebarang dosa, sama ada dosa kecil atau dosa besar semalam? Nabi tanya, siapa yang ingat-ingat semalam dia tak buat dosa? Dia tak mengatakan orang, dia tak ada dosa kecil, tak ada dosa besar pun tak ada, semalam dia tak buat dosa. Siapa dia? Faqala Abu Talhah. Abu Talhah berkata, ana, saya. Malam dia sembahyang maghrib, sembahyang isya, dia tidur, dia tak ada buat apa-apa kesalahan. Maka Nabi memberi arahan kepadanya, fanzil fi qabriha, tolong turun ke dalam kuburnya. Fanazala, maka Abu Talha pun turun, fi qabriha, dalam kuburnya, faqabaraha, dan memasukkan puteri Nabi ke dalam kubur, masuk dalam liang lahat. Pastikan dada menghadap kiblat. Mengiring tu belah kanan tak apa, belah kiri tak apa, tapi afdal mengiring sebelah. Jadi sebelum diturunkan mayat, Nabi duduk di tepi-tepi kubur tu. Ini menunjukkan boleh duduk di kubur, cuma jangan duduk betul-betul atas. Ada batu nisan kepala, kaki, mayat dah masuk dalam tanah, kita pergi duduk atas-atas dia tak boleh. Duduk tepi-tepi boleh. Jadi anak Nabi, puteri Nabi ni nama dia Sayyidatuna Zainab. Ketika proses nak buat turun Sayyidatuna Zainab, puteri Nabi ni, Nabi duduk di celahan kubur. Dan Nabi tanya, siapa semalam yang tak buat dosa kecil, tak buat dosa besar? Ada terjemahan lain, lam yuqari fil lailah. Ada orang terjemah macam ni. Nabi tanya, siapa semalam tak setubuh? Siapa semalam tak bersetubuh dengan isteri? Tapi saya terjemah ikut guru saya Syekh Mustafa Bura ni, terjemahan Nabi bukan tanya siapa setubuh tak setubuh. Setubuh bukan dosa. Nabi tanya semalam siapa yang ingat-ingat dia tak buat dosa kecil, tak buat besar, tak buat dosa. Siapa dia? Allah kata saya memang maghrib, Malaysia, saya tak cakap banyak, saya mengantuk, saya tidur, saya tak buat apa. Tapi kata tolong turun. Orang turun ni patutnya orang bagus lah. Kalau mati siang, tengah hari, malam tu dia tak buat dosa. Bukan tak bersetubuh, tapi ada juga terjemahan, siapa tak setubuh semalam, sila turun dalam kubur. Tak apalah, mungkin ada dua pendapat. Jadi Nabi duduk di tepi-tepi kubur tu. Ini menunjukkan bahawasanya boleh duduk. Boleh duduk, boleh. Jangan duduk atas kubur, duduk tepi-tepi celah-celah tu boleh. Walaupun ada pendapat sebahagian ulama kata, kita pergi kubur, mula-mula kena berdiri. Mula-mula kena berdiri. Selagi mayat tak selesai ditimbus tanah, selagi pengebumian tu belum selesai, pakat berdiri. Berdiri. Dah selesai kambuh semua dah. Macam nak baca talqin betul, baru pakat duduk. Pendapat tu ada dalam ilmu fiqh, tapi pendapat yang kuat boleh je duduk. Anak Nabi tak turun dalam kubur lagi ni. Nabi dah duduk dah. Nabi tanya siapa tak buat dosa apa-apa malam. Betul lah, kata saya tak buat dosa, ingat-ingat tak ada dosa. Nabi kata tolong turun. Dia turun, dia sambut. Ustaz, masa gali kubur terjumpa tulang rangka, apa yang perlu dibuat? Itu kena tanam. Jumpa tulang, kita tak ke tepi, kita tanam. Tanam lah, jangan buat keluar, tanam. Adakah jadi syarat orang yang tak buat dosa untuk turun? Tak, dia afdal je. Dia afdal je. Mungkin manusia ni kalau semalam dia buat dosa, adalah dosa mengatakan orang ke, bertengkar dengan isteri ke, bergaduh marah anak ke apa, dosa tu tak dosa kecil, dosa besar kan. Boleh je dia turun dalam kubur, boleh. Cuma kita cari yang terbaik lah. Kalau ada orang yang terbaik, masuk dalam kubur. Apa beza antara apa tu? Al-qabru dan maqbarah. Maqbarah isi makan, perkuburan. Al-qabru kubur, maqbarah ni tempat. Beza saya tak tahulah. Beza dia, al-qabru tu masdar lah. Maqbarah isi makan, tempat perkuburan. Madfan mau mengira tempat
disemadikan madfan. Kalau maqam belum tentu kubur, macam maqam Ibrahim, maqam Nabi Ibrahim, yang tu kesan peninggalan Nabi Ibrahim biasa pergi situ, biasa pijak batu tu. Itu panggil maqam. Baik. Macam di China, di Guangzhou, ada maqam Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu bukan kubur, itu maqam. Tugu peringatan, dia biasa sampai ke sana berdakwah. Maqam dia di kuburnya di Madinah lah. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dia di Madinah, dia pesan kat anak dia nak apa? Buat liang lahat tadi kan. Saya tak tahu beza antara al-qabru dengan maqbarah. Maqbarah tempat dikuburkan. Qabru tu kubur. Lebih kurang mungkin ada beza, wallahu a'lam bissawab. Wa yu'ta bi thawbin 'inda dafni. Mayat ditutup dengan satu kain ketika pengebumian. Kalau tempat kita ni waktu nak buat turun tanah tu, selalunya orang guna tikar lah. Pasal nak buat turun tanah tu tak mau gedebuk kena atas badan dia, sakit. Jadi dicari satu macam kain ataupun tikar. Jadi tanah tu jatuh atas tikar tu, tak kena badan mayat lah. Tak kena badan mayat, pelan-pelan turun sikit macam tu. Dan diletakkan kepala mayat di sisi kaki kuburnya, dan diturunkan mayat ke dalam kubur dari arah kepalanya. Jadi mayat ni dia masuk kepala dulu. Kubur dia dah korek siap dah. Okey, nak buat turun jangan buat masuk kaki dia dulu. Masuk kepala dia dulu. Masukkan kepala mayat dulu. Jadi masuk ke kaki. Kan dia ada bahagian kepala, kaki. Jadi kita akan passing dari orang atas, akan passing kepala mayat, disambut oleh orang bawah, kepalanya akan diturunkan dari arah kaki. Bukan main ikut tepi, bagi. Bukan macam tu, bukan main, ni ada lubang, bukan main ikut tepi bagi ke tu. Kalau ni lubang, bagi kat sini. Masuk kepala, turun. Mana diserahkan mayat, orang atas serah kat orang bawah. Sunatnya, saya nak tunjuk macam mana. Maknanya ni kubur, lubang kubur kan, ni lubang kubur. Jadi diserahkan kepala mayat sini. Jadi orang bawah akan sambut, kepala tarik, kepala turun, kaki turun. Bukan ikut tepi. Setengah kubur, katalah ni kubur, ni lubang kubur. Patutnya ni apa bagi ikut ni? Orang bawah sambut, sambut, ambil, sambut. Turun ke tu? Tapi banyak orang, mereka bagi ikut ni. Bagi ikut tu. Bagi ikut tepi. Tapi ikut depan ni bagi. Tak berapa tepat lah. Boleh je, tapi tak apa. Tak tepat. Yang tepatnya kita bagi kepala, mereka bawah sambut lah. Sambut. Macam tu. Bukan daripada tepi ni. Kalau tepi ni kita bagi badan tu, kita tak bagi kepala, bagi seluruh badan. Kadang tak ada nak tengok. Kita di masjid, ustaz, tok guru ni di masjid jadi imam. Orang minta jadi imam. Habis semayang orang nukuit, sembang 2-3 patah apa semua, kita nak pergi kubur. Jumpa kawan baik lama tak jumpa pula, jumpa apa semua. Zaman dulu boleh salam, boleh peluk. Dalam masjid tu, terang nak keluar masjid, jumpa kawan. Kita nak pergi kubur, nak bagi dapat 2 buah bukit. Kita pergi kubur, mereka dah ke bumi dah. Tak tahu mereka buat masuk mayat ke mana. Jadi itulah, orang yang menguruskan pengebumian ni, dia kena faham lah. Kalau kata ni lubang kubur, buku ni lubang kubur. Jadi mereka akan usung mayat, orang bawah duduk standby tunggu bawah. Mereka bagi kepala dulu. Orang bawah sambut kepala, sambut pinggang, sambut kaki, bawa turun. Jangan bagi ikut tepi ni. Bawa mayat kot ni, mereka duduk tunggu, bagi seluruh badan tu. Bagi apa? Bagi melalui rusuk. Bagi melalui tepi. Tak, bagi kepala. Ini arah kaki dia. Bagi kepala melalui arah kaki, disambut oleh orang bawah dan dibawa turun. Gitu. Kita pun tak ada nak tengok. Kita di masjid, sementara nak keluar masjid,
Sebentar nak keluar masjid, kita sembang dengan kawan, jumpa adik-beradik, jumpa kawan lama semua, pergi kubur, dah tanah dah tutup lah. Sini kepala dulu, betul itu, bagi kepala dulu. Nak masuk masjid pun, masuk kepala dulu, jangan masuk kaki dulu. Masuk kepala dulu. Adab ni lah, kita hormat mayat. Okay. Pernah dengar makbarah tempat khusus yang ada batu nisan dan badan mayat. Kubur kawasan lain daripada badan mayat. Tak tahu, saya tak tahu Allah. Macam waktu lahir, ya keluar kepala dulu lah. Keluar kepala dulu, mati pun masuk kepala dulu. Sambut lah, sambut. Wa yaqulu dafil, orang yang mengebumikan mayat sunat membaca. Depa tiga orang tu sunat sambut dan depa baca bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ulanglah berapa kali pun tak apa, banyak kali pun tak apa. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Kami di Sabah sudah menjadi kebiasaan dari arah hadapan. Arah hadapan macam mana? Jadi kubur tu memanjang, kita akan masuk kepalanya melalui kaki. Yang mana nanti akan jadi kaki mayat, kita masuk kepala kot tu. Masuk tu, masuk dari hujung kaki dia orang panggil. Hujung kaki kubur. Kepala masuk dari hujung kaki kubur. Jangan main ikut tepi, jangan main ikut sini. Dari hujung kaki kubur. Ketika solat didahulukan orang yang lebih tua kerana tujuan solat untuk berdoa, dan doa orang tua diharapkan lebih cepat kabul. Sementara urusan pengebumian pula didahulukan orang yang lebih faqih kerana pengebumian itu lebih tepat. Okey. Daripada Amir radhiyallahu anhu berkata, 3 orang lelaki yang memandikan mayat. Mereka yang bagi mandi mayat Rasulullah dan mereka juga yang mengebumikan, iaitu Ali, Al-Fadl dan Usamah bin Zaid, dan mereka jugalah yang memasukkan Nabi ke pusaranya. Kemudian Abdullah bin Abbas cerita, sesungguhnya Rasulullah SAW diturunkan ke pusaranya dari arah kepalanya. Kepala turun dulu. Wa yad'u lahu, dan sunat mendoakan mayat ketika sedang mengebumikannya. Selain pada kita baca bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tak putih-putih kita doa Allah maghfir, 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 Allah maghfir. Hak ni hak buat kerja. Semua kan yang buat kerja? Cangkui, tarik tanah, semua kan? Tak semua. Lebih kurang ada dalam 10 orang kot yang aktif betul-betul, yang kuat, yang duk buat kerja berpeluh ni. 10 orang betul ya, 7 ke 10 orang. Yang ramai-ramai lagi buat apa? Saya nak tanya tuan-tuan. Kita yang ramai-ramai, kita pakai jubah putih, nak pergi tarik tanah pun potong jubah pula lagi, nak pergi makan kenduri. Kita yang ramai-ramai ni buat apa? Boleh duduk kan? Boleh duduk. Tak siap lagi pun boleh duduk. Pendapat yang kuat boleh duduk. Ada pendapat kata berdiri dulu, nanti selesai orang ke bumi orang duduk. Tapi boleh duduk. Tahulah duduk, kita nak buat apa? Sembang. Atau kita pergi jengok, tengok orang duk tarik tanah, kita pergi jengok. Yalah, jengok, tengok tanah duk tarik, jengok. Kita buat apa? Mendoakan. Hak buat kerja, sambil-sambil buat kerja, bismillah wa ala millati Rasulillah, Allah maghfir lahu, Allah maghfir. Tapi tak banyak orang macam doa, banyak yang bersembang. Banyak yang tengok, banyak yang ambil gambar. Fak. Wartawan tu gambar. Baca qulhu dan berdoa. Masa berapa lama? Sementara mayat nak masuk, nak tarik tanah apa semua, masa tu berapa lama? Agak-agak berapa lama? Kat setengah jam juga kadang-kadang. No? 20 minit. Saya cadangan. Kalau baca Yasin agak-agak habis dah waktu tu. Sambil-sambil yang bekerja teruskan kerja. Yang tarik tanah. Yang kita ramai-ramai ni, kalau kita Al-Fatihah, kita baca Yasin. Niat untuk mayat. Habis tak Yasin kita? Habis. Baca lah apa pun.
baca qul huwallah ke apa. Tapi qul huwallah kita seorang baca, orang lain tak baca. Kalau kita buat satu budaya baca Yasin, semua orang akan tersenyap, habis sembang pun senyap. 15 ke 20 minit tu urusan nak tarik tanah apa semua tu. Lambat juga, bukan senang, bukan boleh tarik tanah gedebuk sakit lah mayat, kena pelan-pelan dengan penuh adab. Jadi 15 ke 20 minit kalau baca Yasin habis tu. Habis. Baca Yasin. Mak mentua saya meninggal dunia baru ni. Bila nak ke bumi, kami ada buat mesyuarat lah sebentar. Antara benda, ini pun minta dalam keluarga saya cakap, anak-anak perempuan, semua pakat tahu tapi kadang-kadang lupa. Bila sedih ni, lupa. Saya kata jangan pergi kubur. Perempuan makruh pergi kubur, jangan pergi. Satu. Yang kedua, nanti bila orang buat kerja, ada anak cucu tarik tanah. Bukan semua nak buat kerja tu, cangkui pun ada 3-4 biji je, semua. Tak boleh semua. Kena kita lantik seorang di kalangan cucu. Lantik seorang, baca Yasin. Dan kita siapkan ada mikrofon, tarik wayar semua daripada masjid tu, ada speaker. Benda ni kena bincang. Letak ini. Siapkan. Surah Yasin, buku Yasin pun kita siaplah beberapa untuk kita edak. Banyak yang hafal kan. Hafal pun ada, tak hafal pun. Benda ni perlu dirancang. Jadi saya cadangkan dan cadangan saya diterima. Bila mayat diusung masuk kubur, waktu nak buat turun tu terus mula Yasin wal Quranil Hakim, baca. Hak tak buat kerja, baca. Bolehlah sambil-sambil tengok, mulut berkumit-kumit baca. Habis Yasin, selesai ke bumi. Talqin pula. Tak buang masa. Kalau bolehlah semua buat macam tu cantik. Surah lain pun boleh, tapi surah Yasin tu memang sesuai sangat. 20 minit, 15 minit tu habis. Tanpa kita sembang saja, tanpa kita duduk tunggu, dah lah panas. Duduk berdiri terpacak je mak tengah panas. Tak tahu nak buat apa. Kena ada satu usaha inisiatif. Satgi dia kata bid'ah pula. Tak, bukan bid'ah ni. Tak bid'ah baca Yasin. Ini panggil man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Siapa yang membuat dalam Islam satu program yang baik, jika diikuti, dia dapat pahala sampai ke kiamat nanti. Kalau dia buat satu inisiatif yang baik. Yasin tak salah ayat Quran. Jadi mayat masuk je ke tanah perkuburan, hak khalifah ni dia ready je. Elok orang langkah bawa mayat masuk ke tanah perkuburannya, dia terus mikrofon tu ada Al-Fatihah, terus jadi khalifah baca Yasin. Jadi bila buat masuk mayat, tarik tanah apa semua, Yasin jalan. Orang pakai ikut, tak ada siapa sembang. Nak sembang pun tak disembang. Semua apa baca. Gitu. Cadanglah pada nak tunggu saja 20 minit duk tunggu saja, tak tahu nak buat apa, kita bersembang. Sembang bila-bila boleh sembang. Masa tu masa yang boleh kita isikan dengan surah Yasin. Yasin yang paling lancar pun. Surah lain kita tak cadang pasal orang tak sama, ada orang lancar, ada tak lancar. Sunat mendoakan mayat ketika sedang mengebumikannya, menjadikan seketul batu sebagai bantal kepalanya. Tanah kita buat bantal. Kita kepai tu. Membiarkan pipinya buka sikit, biar pipinya menyentuh ke tanah dan membaringkannya ke sebelah rusuknya yang kanan. Ini semua sunat dan wajib dibaringkan mayat ke arah kiblat. Itu wajib. Sunat ditegakkan satu batu, pacak batu batu nisan. Ini batu nisan di atas kuburnya dan di kepal tanah dengan 3 kepalan bagi sesiapa yang ada berdekatan dengan kubur. Kemudian dimasukkan tanah kepal itu ke dalam kubur menggunakan alat galian seperti cangkul dan lain-lain. Kepal buat turun. Kalau pasing dengan tangan pun tak apa, yang penting kepal. Ini ada dalil dia, kepal tanah ni ada dalil. Mayat lelaki kita kepal tanah, kita buat turun. Ni ada dalil di bawah daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi SAW apabila memasukkan mayat ke dalam kubur, dalam satu riwayat disebut apabila diletakkan mayat di dalam liang lahatnya, baginda membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan di atas ajaran Rasulullah. Dalam riwayat yang lain Nabi baca Bismillah wa ala sunnati Rasulillah, boleh juga. Dalam riwayat yang lain Nabi baca Bismillah wa fi sabilillah, dengan nama Allah dan pada jalan Allah.
Hak kepai-kepai tu muka surat 458. Kepai tanah seketui. 3 ketui. Buat 3 ketui. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat jenazah, kemudian baginda pergi ke kubur mayat dan mengepal pada bahagian kepala mayat dengan 3 kepalan tanah. Dan sunat dibacakan ayat Quran pada kepalan tanah. Kepai tanah lembut, kita kepai buat bagi jadi ketui macam orang uli tepung ketui tu, 3 ketui, 3 kepai. Macam air kepai kan. Air Milo kepai kan. Jadi kita sunat baca ayat Quran. Kepalan pertama, kepai hak mula ni, kepai bulat seketui guni ni, tanah, kita baca minha khalaqnakum. Kepai lagi satu, wa fiha nu'idukum. Kepai lagi satu tanah, baca wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Baca apa? Ayat ni apa maksudnya? Minha khalaqnakum, daripada tanah kami ciptakan kamu, Nabi Adam daripada tanah. Wa fiha nu'idukum, dan ke dalam tanah kamu dikembalikan, masuk dalam tanah jadi mayat. Wa minha, dan daripadanya, daripada tanah, nukhrijukum, kami keluarkan kamu, taratan ukhra, pada kali yang lain, yakni di hari akhirat nanti kita akan bangkit daripada tanah kepada mahsyar. Ustaz, masa baca talqin mayat, laki sebut nama bin ayah ke ibu. Biasanya orang bin ke ibu. Yang ni saya pun belum jumpa lagi. Takkanlah sampai tak boleh dibinkan dengan ayah. Tak tahulah yang tu. Zamri bin Maryam, macam itulah orang akan sebut. Wahai Zamri bin Maryam kan. Kalau bin dengan ayah, salah ke? Yang wallah alam, saya tak tahu lagi. Tapi selalunya orang bin dengan ibu lah. Mayat perempuan pun bin dengan ibu, mayat lelaki pun bin dengan ibu. Kepai tanah ni, apa dia? Cadangan yang baik, Yasin, okey. Tanah kepai 3 tu letak bahagian mana? Tak bahagian kepala mayat. Tak dekat kepala mayat, dekat bau dia ke. Ataupun satu kita buat bantai dia tidak mengiring. Tak dekat kepala dia, tak dekat dengan leher dia. Kawasan kepala. 3 kepai tu kawasan kepala. Begitu. Dan sunat menunggu sebentar di kubur itu selepas selesai pengubumian untuk membaca talqin kepada mayat. Ini mazhab Syafi'i. Siapa tak mau baca talqin, dia punya pasal lah. Mazhab Syafi'i sunat baca talqin sebab mayat dengar. Orang yang tak mati dengar, orang mati pun dengar. Kita ceramah bagi tazkirah. Sunat tunggu, jangan balik tunggu dulu. Baca talqin kepada mayat, berdoa untuknya dan memohon ampun kepadanya. Yang ni ada nombor 1. Nota kaki nombor 1 daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai mengebumikan mayat, baginda akan berdiri sebentar dan bersabda. Maknanya tadi Nabi duduk, ni Nabi bangkit berdiri. Nak balik dah ni, bangkit berdiri nak balik. Nabi bagi satu taklimat. Nabi kata, mohonlah 2 benda. Mohon keampunan untuk saudara kamu dan minta kepada Allah agar ditetapkan pendiriannya. Maksudnya dia boleh menjawab soal. Kita minta Allah ampun dia, kita minta Allah mudahkan dia untuk jawab soalan. Kerana sesungguhnya sekarang dia akan disoal. Saat kita balik, dia akan disoal munkar nakir. Jadi doanya kita baca Allahumma ghafir lahu, Allahumma thabbithu. Sebelum nak balik, Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir lahu ni banyaklah kita baca sambil-sambil duduk di kubur tu. Bila nak balik, kita baca Allahumma ghafir lahu, Allahumma thabbithu. Tengok dalam takhrij hadis riwayat Imam Abu Daud, Kitabul Janaiz, bab al-istighfar, memohon ampun inda al-qabri lil mayyit, ketika masih dikubur mayat. Fi waqti al-insiraf, pada waktu nak bersurai. Bila nak bersurai, sunat kita bagi taklimat, tuan-tuan, saudara kita ni yang dikasihi akan disoal sebentar lagi. Jadi kita minta semua hadirin yang ada, tolong doakan 2 perkara. Yang pertama doa Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampuni dia. Yang kedua kita doa Allahumma tsabbithu, ya Allah tetapkan ataupun mudahkan dia untuk jawab soalan dengan jawapan yang tepat.
Sambil-sambil talqin boleh masuk ni. Talqin kita ni duduk macam tu je tak ubah. Dia boleh ubah. Talqin itu boleh diolah. Skrip talqin tu boleh diolah. Masukkan satu ayat, tukang talqin dekat-dekat nak habis talqin memberi pesanan. Tuan-tuan hadirin yang ada bersama, mari sama-sama kita membaca dua doa untuk mayat sebelum kita bersurai balik ke rumah masing-masing. Tuan-tuan ikut saya. Itu lagi senang. Tuan-tuan ikut saya. Ni tukang talqin ni. Tuan-tuan ikut saya. Jom sama-sama kita baca. Lepas baca ni, siapa nak balik, dipersilakanlah balik. Baca dulu. Jom ikut saya. Macam kita pergi umrah lah. Doa ni kena ramai-ramai baru jadi. Okey, ikut saya. Allahumma ghafir lahu. Allahumma ghafir lahu. Allahumma thabbithu. Macam tu. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah izinkan, mudahkan dia untuk jawab dengan jawapan yang tepat. Kerana Nabi bila orang nak balik, Nabi akan berdiri. Nabi bagi taklimat. Pendek ya, tuan-tuan jangan balik lagi. Tuan-tuan kita baca doa ni dulu, kita balik. Jadi kena ada ketua orang lah. Ketua tu yang sesuai talqin tu lah, pasal dia bercakap. Orang ni dengar. Minta sama Allahumma ghafir lahu, pakai ikut. Allahumma thabbithu. Semua pakai doa. Apa tu baru balik. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud disebut fi waqtil insirah, pada waktu nak bersurai, pada waktu nak balik. Jangan balik baca dulu. Kena ada seorang, kena ada kepala, kena ada ketua seorang. Biasa ada orang bagi taklimat macam tu. Kita pergi ziarah kubur, habis selesai talqin, tahlil, lepas semua baca doa balik, kita buat apa? Balik kadang kita pun lupa. Ni bagus juga ni doa. Allahumma thabbithu bil qawli thabit. Yang ni ayat Quran. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit. Ayat Quran. Maknanya kita, apa yang kita, bukan saya cadangkan, Nabi amalkan. Allahumma ghafir lahu, Allahumma thabbithu bil qawli thabit. Cantik Ustaz Anas. Ayat Quran sebut orang beriman ni yuthabbitullahu alladhina amanu, Allah tetapkan orang beriman bil qawli thabit. Dia boleh sebut dengan doa, dia boleh jawab 100% lah, luluh soalan bukan okey dulu jawab. Tu mana bil qawli thabit, dengan perkataan yang tepat, dengan jawapan yang betul, tak ada silap. Kalau silap kena pukul, malaikat bagi kalau jawab silap. Kita periksa di dunia jawab silap biasa, tak dapat mumtaz, jidan pun jahit, kurang-kurang makbul, dapat juga kan. Luluh lah. Satu soalan silap kena tabuh dengan malaikat dan kubur. Didengari oleh semua binatang, makhluk-makhluk Allah, kecuali jin dan manusia tak dengar. Binatangnya cerit-cerit, sakit kena. Allahumma ghafir lahu, Allahumma thabbithu bil qawli thabit. Boleh tambah tu. Bil qawli thabit tu ambil daripada ayat Quran. Ketua lah kena peringat. Taklimat, pesan. Pakat-pakat lah kita baca. Allahumma ghafir lahu. Orang ikut. Allahumma thabbithu. Orang ikut. Bil qawli thabit. Orang ikut. Itu tak apa, balik ya. Pakai kasut balik ya. Bangkit balik ya. Jadi kita mengaji ni untuk amal. Payah juga kita nak cetus satu benda yang orang tak buat, lepas tu kita nak buat. Payah. Padahal zaman Nabi biasa. Waqafa idza faragha min dafnil mayyit. Bila selesai ke bumi mayat, Nabi buat apa? Waqafa, Nabi bangkit berdiri. Nabi kata, tuan-tuan jangan balik lagi. Istaghfiru li akhikum. Yang pertama, tolong minta ampun. Allahumma ighfir lahu itulah. Wasalu, perintah Nabi. Wasalu, hampa kena doa dekat dia. Bithabit, supaya dia mendapat jawab dengan tepat. Jadi Allahumma ighfir lahu, Allahumma thabbithu bil qawli thabit. Cantik doa ni kita jadikan. Kalau kata tukang talqin lupa nak sebut pun, kita malukah kita untuk bersuara sikit? Tuan-tuan, patah lagi kalau yang mati tu adik-beradik kita kata, tuan-tuan, seminit. Saya nak memperingati tuan-tuan seminit, saya nak minta, nak merayu, mari sama-sama kita baca doa dekat mayat. Seminit, tak sampai seminit. Ikut saya. Kita bukan nak riak, kita bukan nak menonjol diri dah, kita nak beramal dengan sunnah Nabi. Doa ni sunat, bukan wajib. Tapi itulah adabnya. Kita pergi ke bumi mayat, kita duduk di kawasan perkuburan tu. Sebelum nak keluar, nak insiraf, sebelum nak bersurai, sebelum nak meninggalkan kubur,
Tolonglah baca. Dapat pahala mengamalkan sunnah dan dapat pahala bantu mayat. Mayat duduk dalam tu senyum renyeh. Alhamdulillah, mayat orang lain orang tak ada orang macam ni. Mak aku semua pakat baca. Asbab seorang yang belajar dan dia beramal. Dia ajak pakat baca. Macam itulah. Harap-harap kalau kita mati nanti pun orang buat macam tu lah. Kubur mayat sampai baca Yasin. Yang buat kerja tarik tanah buat kerja lah. Buat kerja baca Yasin. Lepas habis sunat talqin. Habis talqin jangan ambil lagi. Ni penutup ni. Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit. Pakat-pakat buatlah. Dia bukan benda baru Nabi duk buat, cuma di tempat kita tak buat benda tu. Baru dapat 2 buah bukit Uhud tu, pahala besar bukit tu, betul itu dapatlah. Kalau tak betul tak dapat. Allah banyak lain lagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung sikit lagi. Ini muka surat 459. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dia pesan dekat anak dia, jangan balik lagi kadar sembelih unta betul, itu ada di bawah. Dan sunat meninggikan kubur kadar sejengkai yang tadi kita kata buat macam batas tu. Kecuali di negara yang berlaku peperangan. Tu takut nanti orang bongkar. Jadi diratakanlah. Takut orang nampak kata tu kubur, takut orang buat khianat, orang buat dengki. Dan pada negara yang berlaku peperangan adalah lebih baik menjadikan kubur itu dataran tanpa ditinggikan. Dan tidak boleh tambah ketinggian kubur mayat di atas tanahnya. Takat sejengkal jangan lebih-lebih. Ni kau buat binaan tinggi, buat batu, buat apa orang panggil? Siap. Panggil tukang konkrit lagi. Tak boleh. Tanah tu je tinggi sejengkal. Tak ada apa binaan apa, tak ada apa binaan. Sebab tanah wakaf. Nanti bila dia reput, orang nak buah orang lain pula. Dia tak boleh bina seolah-olah macam dia cup hak tu hak dia. Dia bina. Bina dengan simen. Kalau buah binaan yang boleh cabut, tak apa. Binaan yang tak kekal. Kepuk orang panggil, yang jenis boleh cabut. Dia cuma pasang boleh cabut. Itu tak apa. Kalau yang kekal tak boleh. Melainkan kubur para ulama. Para ulama insya-Allah dia tak reput. Jadi sebahagian ulama kata kubur ulama boleh dibuat binaan. Kubur orang awam tak boleh. Sebab nanti orang nak buat orang lain pula, ingat kubur hang ke? Nak buat orang lain nak kena ketuk pula. Dia macam dah booking hak tu hak dia punya. Kalau tanah dia sendiri tak apa, ni tanah wakaf. Pandai-pandai buat binaan atas tanah wakaf itu tak boleh. Tinggikan tanah sejengkal tanpa ada sebarang binaan. Batu nisan boleh lah. Batu nisan boleh sebab dia boleh cabut. Batu nisan boleh cabut. Ini yang kita maksudkan dia buat beam. Buat konkrit. Buat mozaik. Permanent tu. Itu tak boleh. Daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, beliau berkata kepada Abu Hiyaj al-Asadi, mahukah aku tugaskan kamu dengan satu tugas yang dahulu Nabi tugaskan aku dengan tugas ini. Itu. Iaitu jangan kamu biarkan satu patung pun, melainkan kamu hancurkannya. Dan jangan biarkan kubur yang tinggi binaannya, melainkan kamu ratakan ia dengan parah tanah. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya dibuat liang lahat untuk pusara Nabi SAW. Dipacakkan satu batu di atasnya dan ditinggikan sedikit kuburnya dari tanah sekadar sejengkal. Kubur Nabi pun tak ada binaan apa. Tanah tinggi sejengkal sikit tu je. Wa yurashu alaihi alma wa yudau alaihi hasa. Sunat merenjiskan. Ni tuang air. Sunat siram air di atas tanah kubur itu dan diletakkan di atasnya batu-batu kerikil. Ni tak apa nak hias tabung batu putih. Tapi kita tak i'tiqad kata batu tu boleh bagi apa-apa kuasa kepada mayat. Harap-harap batu ni bertasbih, dia makhluk Allah, bertasbih, kubur jadi cantik, itu je boleh tabur batu. Bunga pun boleh juga. Dengan niat bukan kita nak tiru Kristian yang bawa bunga ke kubur. Dia niat dia bunga ni wangi, malaikat suka wangi, kita tabur bunga untuk malaikat. Tak apa. Untuk mengharumkan kubur, malaikat pun suka harum. Tak apa. Begitu. Kalau niat nak tiru orang putih bawa bunga betul, tak boleh lah. Tapi kita tak niat yang tu kan. Tanam pokok di atas kubur pun Nabi biasa tanam. Harap-harap pokok tu hidup, bertasbih, diringankan siksa. Sunat siram air. Ada hadis di bawah riwayat Imam Baihaqi, sesungguhnya Rasulullah SAW merenjiskan kubur putranya yang bernama Ibrahim alaihissalam
dan meletakkan batu di atasnya. Hasba ni batu lah. Batu-batu kecil-kecil tu. Tabuk macam tu. Makruh membuat binaan kekal di atas kubur. Makruh ni ada yang kata makruh biasa, ada yang kata makruh tahrim. Sebut makruh tapi haram. Sebut makruh tapi haram. Binaan kekal. Meletak wangian, mencurah air mawar. Air biasa, air kosong sudahlah, tak payah air mawar. Nak kena berkeluar modal beli botol air mawar, tuang duit semua tu membazir. Air biasa aja kita nak bagi sejuk kubur. Mudah-mudahan kubur sejuk, penghuni dia dalam tu pun tenang, sejuk. Tafaul, optimis orang bunyi. Optimis. Apa hukum merata kubur dan membuat jalan atau binaan untuk maslahat umum? Boleh, harus. Rata kubur macam mana? Buat jalan raya kah? Kalau jalan tu jalan raya, tak ada jalan lain dah. Darurat, tak apa. Kalau ada jalan lain, tak boleh lah menggunakan, kena hormat hak mayat. Mayat ni dia berperasaan, langkah kubur dia pun tak boleh. Duduk atas kubur dia tak boleh. Lebih baik duduk atas bara api Nabi sebut. Ni buat jalan raya lalu lalang atas kubur. Kalau ada jalan lain tak boleh. Kalau memang tak ada dah, memang nak kena lalu kot tu, itu darurat. Tak apa lah, kena dipindahkan semua tulang belulangnya ke tempat yang lain. Tapi saya tak berani kata lah, sebab kita kena menjaga sensitiviti mayat dan keluarga mayat sendiri. Mayat ada perasaan marah, sedih, begitu. Sampai kalau kubur ni, kita jalan ikut suka, langkah pun tak boleh. Kita duduk atas kubur tak boleh. Kena jalan pun kena hati-hati, pijak kubur tak boleh. Kecuali ketika dikebumikan tu terpaksa lah orang pijak nak pergi kejap tanah. Pergi ke kejap tanah. Makruh membuat binaan kekal di atas kubur, meletak wangian, mencurah air mawar. Ayat biasa-biasa dah lah. Menulis. Tulis khat mahal-mahal lah. Kalau tulis takat tulis nama tak apa. Untuk kenal. Kalau tak tulis semua sama je, nanti tak kenal pula mana kubur ayah kita, mana kubur orang lain. Tulis sekadar tulis nama. Setengah tu dia buat khat, ukiran apa semua, makan modal lah. Makan duit. Itu tak boleh membazir. Meletak bantai pipi tak payah lah. Toto semua tak payah. Dan menghampar kain di bawah mayat, semua ni membazir saja. Rasulullah melarang dari meletakkan simen putih di atas kubur, duduk dan membuat binaan di atasnya. Kalau macam bangsai orang duduk baca tahlil tu tak apa, yang tu bukan kekal, dia boleh angkat sana, angkat sini, angkat sana, angkat sini. Binaan kekal tak boleh. Dalam riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah SAW melarang dari menulis di atas kubur dan memijaknya. Itu kubur di Arab Saudi, kubur di Mekah Madinah tak ada tulis apa, batu saja tu. Ni kau pegang ni, kau pegang tak payah tulis-tulis, buah batu sudah. Tapi kita membenarkanlah tulis, tapi janganlah tulis tu terlampau banyak. Tulis tu terlampau banyak perkataan sampai nak kena upah orang, keluar modal, keluar duit. Itu maksudnya tidak boleh. Buat ukiran, buat ukir-ukir batu yang mahal-mahal itu tak boleh. Membazir saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sikit lagi tak habis juga. Pagi esok lah, insya-Allah rasanya pagi esok habis. Sampai dekat ni dulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.